Dalam senarai penyakit-penyakit mazmumah tu, para ulama kita senarai daripada apa hati kita nak dibuang, nak dibersihkan, supaya hati kita ini berjalan menuju Tuhan dengan betul, dapat dihiasi dengan perhiasan yang betul. Dan kenapa susah hidayah Tuhan nak masuk dalam hati kita, sunnah nak masuk, petunjuk ilahi nak masuk, disenaraikan di sana. Di antara perkaranya ialah nombor satu mereka sebut ialah hati ini mesti dibersihkan daripada syirik dan bid'ah. Nombor satu. Kenapa? Kalaulah sunnah itu menghidupkan, kalaulah hidayah Tuhan itu menghidupkan, maka yang menjadi musuh kepada hidayah, musuh kepada sunnah adalah bid'ah. Dia akan menggelapkan dan mematikan. Ya. Kerana itu hidayah sunnah ni dia masuk dalam diri kita berperingkat-peringkat. Bila kawasan itu masih dipenuhi dengan perkara-perkara bid'ah, sunnah tak boleh masuk, kena cuci dia keluar. Dalam mana dia masuk? Kadang-kadang dah cuci dia masih berbekas. Duk rasa bid'ah tu macam agama, berbekas. Sunnah payah nak masuk. Maka proses penyucian itu adalah satu proses rawatan. Dia memakan masa. Nak kenal pada sunnah ni, satu benda baru. Kita telah diajak, kalau selawat sayang pada Nabi kena bangkit berdiri. Kalau orang selawat duduk macam tu lah. Maka kita merhaban, bangkit berdiri. Kita baca barzanji, bangkit berdiri selawat. Time itulah bagi bunga tulang seorang sebiji, renjih-renjih. Kita duduk tak mana pun, ceramah-ceramah. Kalau penceramah kata jom kita berselawat pada Nabi, semuanya akan disuruh bangkit berdiri. Kita diajak, itulah cara menghormati Nabi. Sedangkan kita baca tahiyat, dalam tahiyat kita berselawat duduk tak bangkit berdiri pula. Kita diajak. Akhirnya kalau ada orang tak buat lagu tu, orang tu dikatakan tak hormat pada Nabi. Kita diajak, kalau selawat pada Nabi ni, ucaplah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Kita kena hormat Nabi kita. Kalau kita semayang, kita tak baca Sayyidina Muhammad, kita ni macam biadab dengan Nabi. Bagi hak dia, kita tak beradab. Kita diajak lagu tu. Akhirnya benda tu lekat. Hampir dalam semayang pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dididik kita lagu tu. Bila sunnah datang berselawat seperti mana Nabi ajar, sirah selawat seperti mana wahyu tu turun, kita tak selesa. Kita selawat tanpa Sayyidina. Kalau beli buku-buku diajak pedoman salat, tiba-tiba ada selawat tak ada Sayyidina, ustaz mengajar tu kata tambah Sayyidina. Penulis ni sama ada dia lupa atau dia Wahabi. Kita diajak begitu. Subhanallah. Bukan diajak sayang kepada Nabi, sungguh diajak kita benda lain masuk. Ya. Kita nak selawat pakai Sayyidina lepas sembahyang, pakailah. Tapi dalam solat, kerana solat ini benda yang taufiqiyah, benda yang mahdah, benda yang sallu kama ra'aitumuni usalli. Sampai kita tak boleh beragama seperti Nabi. Beragama seperti Nabi adalah jenayah di akhir zaman. Berzikir seperti Nabi adalah jenayah di akhir zaman. Kita nak selawat macam Nabi ajak adalah jenayah di akhir zaman. Orang pandang kita serong, orang pandang kita salah, orang pandang kita sesat, orang tuduh macam-macam. Tapi beragama dengan cara lain itulah diberi keagungan, diberi suatu kemeriahan. Tengok penulis kata, ayat Quran kata, sambutlah seruan Nabi kerana dia menghidupkan kita, menghidupkan hati-hati kita.